Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Kita masih lagi dalam perbincangan dua ayat ini daripada suratul Nisa dan juga suratul Maidah yang merupakan ayat yang menceritakan tentang hukum hakam berkaitan dengan wuduk, mandi dan juga tayammum. Dan kita sudah bincangkan tentang hukum hakam wuduk, hukum hakam mandi secara ringkas, dan hukum hakam yang berbaki ialah tayammum. Kalimah tayammum diambil daripada perkataan Allah Ta'ala fatayammamu sa'idan tayyibah, seperti yang termaktub, seperti yang Allah Ta'ala nyatakan dalam dua ayat ini. Yang mana tayammamu di sini adalah fi'lul amri. Fi'lul amri. Daripada tayammama yatayammamu tayammam. Ya. Yang bermakna al-qasd. Asal makna tayammum ialah al-qasd, yakni menuju kepada sesuatu. Fatayammamu sa'ida, yakni pergilah, tujulah kamu ke arah tanah, permukaan bumi yang baik, yang elok. Fatayammamu sa'ida, maka carilah permukaan bumi yang baik, yang elok. Lalu sapukanlah ia ke muka kamu dan tangan kamu. Dalam suratul Maidah Allah kata minhu, daripadanya, daripada tanah tersebut. Ya. Jadi ini makna kalimah tayammum pada asalnya. Ya. Sebab itu dalam suratul Baqarah ayat 267 Allah kata وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Dan janganlah kamu sengaja pergi ambil harta yang tak elok lalu kamu bagi sedekah,
Sedangkan kamu sendiri kalau nak ambil pejam mata, tak mau tengok dah benda tu dah rosak, dah kotak. Jadi mana tayammamu ai qasdu. Al-qasdu. Adapun dari segi syarak, para fuqaha telah mengambil istilah ini dan menjadikan dia kata nama khas bagi satu perbuatan ibadah yang menggantikan wuduk dan juga mandi hadas besar. Iaitulah dia kata wa syar'an mashul wajhi wal yadaini bi turabin tahurin biniyah. Menyapu wajah dan tangan, kedua tangan, dengan tanah turab yang suci, lagi menyucikan, yang suci, tahurin, ya, dengan niat. Dan tayamum telah menjadi ijma' keharusannya bagi menggantikan wuduk dalam keadaan tidak ada air dan keadaan-keadaan tertentu, yang mana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Dalam kedua-dua ayat seperti yang kita telah bacakan di awal tadi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku bumi ini, permukaan bumi ini, tanah ini sebagai suci, alat bersuci, tahuran, alat bersuci, sebagai masjid, tempat solat dan alat bersuci. Yakni dibolehkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk solat di mana-mana permukaan bumi ini selagi mana ianya suci, tidak termasuk dalam larangan-larangan yang khusus yang lain. So asalnya ialah bumi ini, ialah permukaan tanah ini ialah suci. Ya, permukaan tanah ini asalnya ialah suci. Dan dijadikan juga ianya sebagai alat untuk bersuci. Dalam riwayat lain Nabi kata ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuran. Dan dijadikan kepada kita umat Muhammad ini, permukaan bumi ini semuanya masjidah wa turbatuha tahura, dan tanahnya adalah tahur. Yakhtassu at-tayammumu bi turabin walau bi ramlin lahu ghubar fala yasihhu bi ghairihi kajissin wa kuhlin wa nurah lima mar. والصعيد في الآية مفسر بالتراب الطاهر وهو يفهم اعتبار الغبار. قال الشافعي رضي الله عنه الصعيد لا يقع إلا على تراب له غبار أي غالبا، فيكفي التيمم برمل له غبار إذا لم يلصق بالعضو، بخلاف ما لا غبار له أو له غبار lakinnahu yalsaqu bil'udwi. Dan dikhususkan tayamum itu penggunaannya dengan tanah turabin, walaupun ianya pasir yang ada baginya gubar, debu. Pasirnya ada dua. Ada pasir yang dia memang tak ada debu, tak berdebu. Tak. Ada pasir yang debu. Contoh, pasir padang pasir. Ramlun. Pasir padang pasir ni, ya, ini adalah turab. Ya, ini adalah turab. Ya. Pasal dia ada debu yang melekat, debu-debu halus. Bukan partikel tanah atau pasir itu sendiri, tapi yang mana bila kita gabuih, kalau kita ambil tanah tadi, kita gabuih, dia ada lekat debu. Debu tu yang dikehendaki sebenarnya. Kan? Pasal tanah tu kita akan ketuk, kita akan tiup. Ya? Yang kita nak ialah debu tu. Itu yang kita nak. Jadi kalau pasir pantai tu, dia ada
debu macam itu boleh lah. Tapi kalau pas ada setengah pasir pantai tak ada, dia porous gitu je kan. Itu tak boleh lah. Tapi kalau dia ada lekat rasa debu, lepas kita dah buang tu dia rasa berdebu kan, yang tu yang kita nak, kan. Maka tidak sah dengan selainnya, seperti simen, nurah, ya, kapuk, itu tidak boleh pakai. Simen, kapuk, ni bukan sa'id, bukan sa'idan, dia tak masuk dalam makna sa'id. Kerana kalimah as-sa'id dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna at-turab. Seperti mana kata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu an, kalimah as-sa'id tidak datang melainkan dengan makna turab yang baginya ada ghubab, ada debu, tanah yang berdebu. Ai ghaliban, yakni secara kebiasaannya. Maka cukuplah tayamum itu dengan pasir yang ada ghubar, ada debu, jikalau ia tidak melekat dengan anggota badan. Tidak melekat tu maksudnya apa? Dia tak melekat macam tanah liat, ataupun pasir yang basah, pasir pantai yang basah melekat dekat badan kita tu. Yang tu tak boleh lah. Pasal dia tak berdebu. Pasir tu sendiri melekat dekat kita, kan? Jadi kalau dia basah tak jadi. Dan kadah basah macam tanah liat, itu tak boleh lah. Pasal dia tak ada debu, dia melekat, tanah tu sendiri melekat kat kita, kan? Naam. Dia kata wa yujma'u bainahu, ay bain at-tayammum wa bain tuhrihi bil ma' idza lam yakfihi ma'uhu li tuhrihi min wudu'in aw ghuslin. Wal muradu bil ma'i as-salih lil ghusl, as-salih lil ghusl, fama yasluhu lil mashi faqat kathaljin aw baradin la yaqdiru ala idhabatihi la yajibu isti'maluhu fi ar-ra'si ala al-madhhab. ويعتبر فيما ذكر تأخير التيمم عن استعمال الماء. Naam. Dia kata dan dihimpunkan di antara tayamum dengan bersucinya dengan air jikalau air tidak cukup. Dia kata di antara keadaan yang boleh menggunakan tayamum. Sekarang dia akan bagi tahu kepada kita apakah keadaan-keadaan yang membolehkan. Yang pertama sekali ialah tidak ada air lah. Tidak ada air. Sama ada tak ada air terus atau air tak cukup. Kalau air tak cukup, maknanya dia kata di sini dan dihimpunkan antaranya dengan tayamum dan dengan persucian dengan air. Kalau air tak cukup. Kalau Allah kata ada air tu cukup untuk sebahagian anggota dan tak cukup untuk sebahagian anggota yang lain, maka anggota yang boleh guna air dibasuh dengan air, kemudian anggota yang tak dapat dibasuh dengan air sebab air tak cukup diganti dengan tayamum. Katalah air tu cukup-cukup basuh muka dengan tangan, maka digantilah sapu kepala dengan basuh kaki itu dengan tayamum. Itu maksud di sini. Nah, adapun perbincangan tentang mentakhirkan tayamum mestilah kalau wudu kita kena meraihkan tertib. Maksudnya kalau kata dia kena basuh muka dulu, tangan, dia tak boleh terus buat, dia kata tak apalah saya nak basuh kaki dengan sapu kepala air ni, jadi saya nak tayamum bagi muka dengan tangan, lepas tu ambil air. Tak boleh sebab kita kena raihkan tertib dalam wudu.
إذا كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء على نفسه أو عضوه أو منفعته لا يعتبر في هذا تأخير التيمم في الغسل ولا في الوضوء بالنسبة لعضو العلة. نعم. Dia kata أو إذا كان بعضوه علة, atau pada anggota tubuh badannya ada illah, ada sakit yang menyebabkan dia tak boleh guna ayak. Yang dia takut guna ayak pada dirinya atau anggotanya atau manfaatnya. Maknanya apa? Katalah jika diguna ayak boleh mengancam nyawa, itu satu. Atau kalau dia tak mengancam nyawa tapi menyebabkan penyakit yang ada pada anggota tubuh badannya yang terkena ayak itu macam luka, akan menyebabkan dia jadi lebih parah. Atau kehilangan manfaat. Ataupun menyebabkan aib yang teruk seperti parut pada anggota yang zahir. Katalah dia luka pada muka atau tangan. Kalau kena ayak, luka tersebut, maka mungkin akan menjadi parut yang hodoh pada anggota yang zahir. Ya? Maka yang ini juga menjadi uzur bagi dia tidak menyapu air dan dia menggunakan tayammum untuk menggantikan anggota. Untuk anggota ni kita akan bagi tahu, kata dia tak mesti. Contohlah kata dia luka dekat tangan. Ya. So dia basuh muka dengan ayak. Lepas tu katalah luka dia dekat sini. Ya, di sini dia ada plaster letak. Maka dia boleh sama ada untuk menggantikan kawasan yang kena plaster ni, dia kena tayammum. Tapi dia kena basuh dulu anggota bahagian kawasan yang tak berbalut, yang tak luka. Kawasan sekeliling-sekeliling ni kena basuh dengan ayak juga. Tapi dia boleh pilihan sama ada dia basuh dulu lepas tu baru tayammum, atau dia tayammum dulu lepas tu baru basuh. Pasal apa kena basuh? Ada orang kata lah, dah lah dia luka, lepas tu dia nak kena basuh pula, lepas tu nak kena tayammum pula. Pasal dah Nabi abad lagu tu. Tak. Nabi abad lagu tu. Kan? Kita dah baca hadis hak yang lelaki yang junub. Lepas tu dia balut luka dia. Lepas tu dia nak dia luka berbalut. Lepas tu dia junub. Lepas tu dia pergi mandi mati. Nabi kata apa? Cukup kalau dia bertayammum, kemudian dia basuh mandi anggota yang tidak luka. Maksudnya mandi kena juga. Dia kena dihimpunkan antara tayammum dengan air. Ini bagi kondisi di mana ayak tak cukup ataupun anggotanya ada illah. Kalau tak ada ayak langsung atau memang dia tak boleh guna ayak terus, penyakit dia tu memang tak boleh kena ayak pada mana-mana anggota tubuh dia langsung, maka itu adalah tayammum sahaja. Itu kita akan insya-Allah lagi dia akan sebut. Ya. Walahu aitamum asbabun 21. Dia kata tayammum ni kalau dikirakan ada lebih kurang 21 sebab. وهي في الحقيقة أسباب للعجز عن استعمال الماء والعجز عن ذلك هو سبب التيمم. Dan sebab itu semuanya kembali kepada satu kata kunci, iaitulah al-ajzu an isti'malil ma'. Tidak ada keupayaan, tidak berupaya menggunakan air. Itu maksud dia kata tayammum ni kalau nak kira ada 21 sebab, tetapi kata kunci dia balik kepada ketidakupayaan menggunakan air. Daripada 21 sebab ini, 9 daripadanya kena diulang salat. Ini benda yang penting yang kita kena bagi perhatian. 21 sebab. Ada 9 keadaan. Kalau orang tu tayammum, salatnya mesti diqada kemudian. Ya, kerana macam kita sebut, tayammum ialah taharah daruriyah, taharah darurah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebankan satu jiwa melainkan sehabis kadar mampunya. Jadi bila Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu perkara, kita wajib mencurahkan segala tenaga. Tak boleh simpan. Tak boleh simpan. Ya. Selagi mampu, selagi ada ruang untuk buat seperti yang asal suruhan, maka kita kena usaha buat yang asal. Ya. Banyak orang tak faham. Ya. Dia faham salah hadis ni, lepas tu dia tuduh orang lain tak sunnah, dia sunnah. Padahal dia sunnah bahasa Arab pun tak reti, tafsir pun tak belajar. Sunnah apa tu? Kan? Banyak orang sunnah ni mengarut saja kadang-kadang. Kan? Dia bukannya mengaji pun, sunnah pasal nak mudah. Kan? Dia ingat agama tu macam makan kerupuk. Ada. Dia malas nak mengaji, malas nak belajar, malas nak tahu hukum hakam agama. Lepas tu dia pun dakwa kata dia ikut geng sunnah. Kan? So bila dia tak mau buat apa yang hukum hakam yang Allah Ta'ala telah letakkan, dia kata saya ikut sunnah, saya ambil hak mudah. Padahal dia nak ambil yang senang dengan hawa nafsu dan syahwat dia. Ya, betul, kita tengok slogan ikut sunnah ni sudah menjadi topeng bagi golongan yang nak ikut syahwat. Na'udzubillah min zalik. Golongan yang malas mengaji. Ya, malas belajar. Golongan yang saban harinya sibuk dengan status Facebook dan komen-komen Facebook dan Twitter sahaja. Lalu mereka ni diangkat sebagai mewakili wajah golongan sunnah, wa sunnatu minhum bari'ah. Sedangkan sunnah daripada mereka itu terpisah, berlepas diri, tak ada kaitan. Ya. Ini benda isu yang kita kena highlight supaya orang sedar. Ya. Tidak perlu rasa nak takut-takut. Ya, apa yang kita nak takut, agama ni Allah Ta'ala jaga, bukan kita yang jaga. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang jaga. Kan? Jadi banyak ini golongan yang mengaku sunnah ni depa tak sunnah. Kan? Tak ikut sunnah Nabi, sunnah depa sendiri. Kan? Sunnah depa sendiri. Bahkan ada ingat dulu ada satu negeri tu, kan? Bila kita ajak benda-benda hak yang depa tak reti, depa tak faham, depa tak tahu. Padahal benda tu berdasarkan dalil juga, pandangan-pandangan ulama. Tapi depa rasa hak depa duk amal di negeri depa tu dah sunnah. Depa kata ini bukan sunnah negeri kami. Dia sebutlah nama negeri dia tu. Jadi sunnah negeri dia. Kan? Bukannya sunnah Nabi. Jadi sunnah negeri dia. Itu nak habaq kata dahsyatnya talbis iblis kepada pengikut hak yang duk dakwa kata ikut sunnah ni. Kan? Bukannya benda yang kita boleh patut diamkan lagi dah. Pasal kalau kita tak cakap, lama-lama dia akan makin teruk. Kan? Dan orang terus terperdaya dengan mereka. Baik. Poin dia, apa pasal nak kena ulang solat ni? Pasal yang pertama kita kata, Allah Ta'ala kata, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi bila Allah Ta'ala suruh buat satu perkara, Allah Ta'ala suruh kita wuduk, suruh kita mandi wajib, asalnya kita kena buat. Nabi kata, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah ia sehabis upaya kamu. Maksudnya selagi kita ada daya dan upaya untuk buat macam Nabi suruh, kita kena buat. Ya. Kemudian tayamum ni rukhsah. Dan rukhsah tuqaddar biqadariha. Ditentukan dengan kadarnya. Rukhsah ni tak boleh lebih daripada
hak yang diperlukan sebab dia termasuk dalam mururah, taharah, darurah. Wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Warat ni kita hanya boleh bagi kelepasan, keleluasan pada kadar dia sahaja. Ya. Dan tayamum pada asalnya macam kita dah sebut tidak mengangkat hadas. Sebab Nabi SAW kata kepada Amr bin al-As radhiyallahu anhu, "As-sallaita ma'a ashabika wa anta junub?" Ini maksudnya junub itu masih ada, janabah itu masih ada. Ya. Sebab itulah diperintahkan orang yang dapat ayak, bagi yang tak ada ayak dia tayamum. Bila dapat ayak dia kena segera mandi wajib. Ya. Dia tidak boleh tunggu sebab junub itu masih ada di badannya. Kalau junub masih ada maknanya sama jugalah dengan hadas kecil pun masih ada. So orang yang solat dalam keadaan dengan tayamum, dia bukan tidak ada hadas, tetapi tayamum itu memberikan keringanan, mengharuskan untuk dia solat. Mengharuskan untuk dia solat, bukan mengangkat hadas. So ini kita kena faham wajib dalilnya. Untuk faham dalil yang macam ni rumit. Jadi banyak golongan-golongan geng yang dakwah sunnah ni, mereka bukan reti nak mengaji rumit-rumit lagu ni. Mereka ambil jalan mudah. Mereka kata kami, padahal hadis tu mereka tak faham pun seperti cara yang sepatutnya. Kan? Tu. Baik. Jadi 9 keadaan, tis'atun minha tu'adu fiha as-salah. Mereka kata sebelum tu tambah lagi cerita pasal pokok ni. Mungkin dia berkata kami ikut ulama mazhab-mazhab yang lain. Kan? Dia berkata mazhab Maliki tak payah. Kan? Kita kata kalau kamu nak ikut Maliki, belajarlah mazhab Maliki betul-betul. Jangan main petik daripada kitab muqaranah, fiqh muqaranah saja. Fiqh muqaranah ni kadang-kadang dia adalah dia hanya sebut yang ru'usul masail saja, kepala-kepala masalah ya. Perincian dia, syarat dalam mazhab tu tak disebut. Tak. Jadi kalau nak taklid elok-elok lah. Kan tak boleh lah ambil kepala-kepala saja, betul? Kata kita ikut pandangan. Ini bukan taklid, ni dia panggil tatabbu' rukhas. Saja cari yang mudah. Yang ini kalau tak kena gaya, tak ikut cara yang betul, boleh jadi fisqun, boleh jadi kefasikan. Na'udzubillah min zalik. So hati-hati, intabihu jayidan. Baik. Dia kata tis'atun minha tu'adu fiha as-salah, 9 daripadanya diulang padanya salat. Yang pertama apa dia? Faqdul ma'i bi mahallin yaghlibu fihi wujuduh. Ketiadaan air di tempat yang kebiasaannya ada air. Macamlah kita bangkit subuh, buka-buka pipe tu dia, air tak ada. Kan? Tapi subuh dah bangkit pula terlewat. Nak pergi cari air pun tak dan. Kan? Tapi tempat tu adalah air. Dekat 7E, kat mana. Taklah jauh mana, bolehlah turun nak pergi. Tapi subuh dah dekat. Kalau turun pergi, okay, habis subuh lah. Kan? Dia nak buat lagu mana? Dia keluar rumah dia, halaman rumah dia, tayamum. Kan? Tapi, saat lagi bila dia dah jumpa ayak, dia kena qada. Dia tak boleh kata, tak apalah, alang-alang subuh dah nak habis. Tunggu je lah bagi dia habis. Tak lagi jumpa ayak. Oh, tak boleh. Berdosa. Haram. Haram. Sengaja buat itu haram, berdosa. Naam. Sama ada hadaran kana atau safaran li ghalabati wujudihi fih. Sama ada ketika dalam hadar di tempat sendiri atau dalam keadaan musafir. Musafir pun sama. Kalau dia musafir di tempat yang kebiasaannya ada ayak, tiba-tiba dia pergi tempat tu dia tak boleh guna ayak. Maka
ataupun tiba-tiba ayat tu tak dapat diambil dan sebagainya, maka macam R&R kan. R&R ni biasanya ada ayat. Tiba-tiba dia berhenti satu R&R tu, ayat tak ada. R&R tu kata, oh maaf kami keputusan bekalan air. Kan? Nak beli ayat mineral pun habis. Kedai tak buka pasal PKP. Ya. Dah lah ayat putus. Kedai jual ayat mineral tak buka, dia pun tak bawa ayat. Ya. Tayamum, sekejap lagi the next stop R&R, dia kena berhenti. Kalau ada ayat, dia qadha. Solat tu. Baik. Atau bila dia balik, dia kena qadha. Dapat ayat, dia kena qadha. Bila dia dapat ayat, dia kena qadha. Kalau waktu dah habis. Kalau waktu tak habis lagi, dapat ayat, dia semayang balik lah. Wa nisyanuhu ay al-ma'. Lupa bawa ayat. Ni. Orang zaman dulu dah, bukan senang macam kita. Bila musafir, kena bawa ayat. Dia terlupa bawa ayat. Salah dia lah. Tak ada ayat tu sebab apa? Sebab salah dia. Dia yang terlupa bawa. Wa idlaluhu fi rahlihi fihima liwujudil ma' ma'ahu wa nisbatuhu fi ihmalihi hatta nasiyahu aw adallahu ila taqsir. Ataupun ayat tu hilang dalam bekal dia. Sampai waktu nak ambil ayat, dia kata ayat bawa ni, tapi cari tak jumpa dalam bungkus unta hak mana pun tak tahu zaman dulu lah. Kelang kabut cari tak mana dalam truk mana ada ayat ni tak tahu, tak jumpa. Kan? Itu adalah kecuaian dia, tak susun betul-betul. Berbeza kalau bi khilafi ma law udrija fi rahlihi ma'un wa lam yash'ur bih. Kalau orang main bubuh ayat, dia pun tak tahu, dia ingatkan tak bawa ayat. Itu cerita lain lah. Au adalla rahlahu alladhi fihi al-ma' fi rihal. Atau unta hak bawa barang dia lari. Yang dalam tu ada ayat, tu cerita lain. Yang tu dia boleh tayamum dan tak perlu ulang solat. Wa wad'u as-satiri min jabiratin aw lasuqin fahuwa a'ammu min qawlihi wa wad'u al-jabira ay ala ghairi tuhrin bikhilafi wad'ihi ala tuhrin kama fil khuffi bi jami'i wujub al-mashi bil ma'i ala kullin minhuma. Dan meletakkan satir, penghalang kepada anggota untuk sampai air, sama ada ia dalam bentuk pembalut, penganduh tulang patah atau pelekat luka. Orang patah buah semen kan, tangan patah, kaki patah, buah semen, dia balut tak? Jadi nak buat macam mana? Yang ini dia kena tayamum, basuh mana yang boleh basuh, kemudian mana yang berbalut yang tak boleh nak basuh, dia kena tayamum. Dan kalau dia balut ini dalam keadaan dia bukan di atas taharah, yakni dia dibalut lukanya itu ataupun tulangnya yang patah itu dalam keadaan dia dalam keadaan hadas, maka dia kena qadha solat lepas dia dah sembuh. Ya. Ni payahlah, hak ni payah. Kan? Pasal apa? Pasal mungkin orang yang patah tulang itu mungkin berbulan-bulan lamanya. Takkan dia nak kena qadha. Kalau dia takwa dia kuat, ya kita kata qadha lah. Tapi kalau dia kata ustaz tak ada diskaun ke, saya ni payahlah, nak boleh jaga solat adaan ni pun jenuh lah. Ustaz nak suruh saya qadha 2 bulan tulang saya patah. Kan 5 waktu pula tu, sehari semalam. Kan? Yang ni kita kata kita bagi diskaun lah. Kita cari mazhab mana yang boleh taklid lain. Tapi bila dia taklid tu dia kena apa nama? Patuhilah peraturan mazhab tersebut. Kan? Sama ada dia taklid mazhab Hanafi ke, ya. Sebab mazhab yang 4 ni kita boleh taklid, asalkan bukan dengan tujuan main-main.
Asalkan bukan tujuan kerana semata-mata nak cari yang mudah kerana hawa nafsu. You see? Ni bulan puasa contoh, kita taklid mazhab Malik niat sebulan Ramadan. Bukan kerana kita nak bermudah-mudah, tapi kita takut terlupa. Kan? Takut terlupa. Kan? Dan kita ada jalan keluar, ada mazhab yang boleh pakai. Sebab tu pentingnya 4 mazhab ni. Ialah dalam kes-kes macam ni. Sebab 4 mazhab ni, pasal apa 4 mazhab ni? Pasal 4 mazhab ni dalil dia dah konkret. Ya, dalil dia rajih. Mu'tamad mazhab yang 4 ni kalau kita ikut, walaupun kita tak tahu dalil, tapi yakinlah dalilnya ada. Sudah disemak oleh ratusan ribu ulama daripada zaman salaf sampai zaman lah. Jadi kita nak taklid tu kita rasa tenang. Rasa tenang. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab yang besar, orang awam kata tak baca kitab macam tu, tapi kadang-kadang ada orang baca juga. Al-Mughni, Ibn Qudamah, Bidayatul Mujtahid, Ibn Rushd masalahnya. Kadang-kadang dia nukil mazhab, dinisbahkan kepada sahabat tertentu atau tabi'in tertentu atau ulama-ulama mazhab yang mazhabnya telah pun muqarid, yang telah pun pupus. Lalu dia pun nak taklid, tak boleh pasal kita tak tahu perincian mazhab dia. Yang dihikayatkan dalam kitab-kitab Al-Mughni apa semua ni ru'usul masail, kepala masalah saja. Detail dia tak dicerita pada kita untuk kita nak taklid. Dan dalilnya tidak disemak seperti dalil mazhab yang 4. Mazhab yang 4 ni dalil-dalilnya telah diulang semak, dibahaskan, ya. Mazhab yang 4 ni daripada kalangan mereka ada ulama tafsir, ulama hadis, ulama akidah, ulama bahasa, ya. Semua bidang ilmu ada. Kalau satu orang dia syaratkan, saya ni nak jadi Syafi'i dalam semua bab, saya nak mengaji kitab akidah hak ulama Syafi'i saja tulis, saya nak mengaji nahwu hak ulama Syafi'i saja tulis, saya nak mengaji apa tafsir hak ulama Syafi'i tulis, fiqh pun Syafi'i, usul fiqh Syafi'i, arud qafiyah pun nak hak Syafi'i juga. Boleh tak? Boleh berlaku. Kerana memang ulama Syafi'i ni dia ada semua dalam bidang ni. Kan? Hadis, syarah hadis, kan? Dia boleh hidup dalam kepompong mazhab Syafi'i. Sama juga orang yang Hanafi pun kata, saya ni nak mengaji akidah hak kitab ulama Hanafi tulis, fiqh hak ulama Hanafi, usul fiqh hak Hanafi, nahwu, saraf, balaghah, semuanya nak hak Hanafi. Boleh tak? Boleh berlaku. Maliki pun sama, Hambali pun sama. Ya. Maknanya mazhab 4 ni dia sudah disemak oleh pelbagai bidang. Dalil-dalilnya, pembentukan mazhab itu dia bukan seorang dua. Ya. Dia telah dilakukan dengan usaha secara bersama yang ramai. Walaupun mazhab yang 3, Syafi'i, Maliki dengan Hambali, pengasasannya dimulakan oleh seorang, berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pengasasannya tidak dimulakan oleh Abu Hanifah seorang, bahkan Abu Hanifah mengasaskan mazhabnya bersama dengan beberapa rakan sekutu daripada awal lagi. Cuma dibubuh nama mazhab Abu Hanifah tu pasal dia adalah the chairman of the club. Kan? Bukan sebab dia ijtihad dia seorang. Kan? Walaupun pengasasan mazhab Abu Hanifah adalah yang paling unik, tetapi sama juga mazhab yang lain pun. Kalau kita tengok Imam Syafi'i ada anak-anak murid dia, Al-Muzani, Al-Buaiti apa semua, depa ni bukannya taklid buta pada tok guru depa. Ya. Al-Muzani mujtahid mutlak, Al-Humaidi mujtahid mutlak. Kan?
Jadi mereka ni juga ada kedudukan. Dan daripada kalangan ulama-ulama mazhab yang 4 ni, ramai dalam kalangan mereka yang telah mencapai martabat ijtihad. Bahkan ada yang mencapai martabat ijtihad mutlak. Dalam mazhab Syafi'i kita ada Ibnu Khuzaimah. Dalam mazhab Hambali kita ada Ibnu Taimiyah. Ya. Mereka ni dah, ini dua orang tokoh mazhab yang mencapai mazhab mujtahid mutlak sebagai misal. Ya. Dalam mazhab-mazhab lain juga. Dan ada yang mencapai martabat mujtahid muhaqqiq, mujtahid mazhab. Macam Rafi'i, An-Nawawi, apa semua ni. Yang mereka ni mujtahid. Layak untuk ditaklid pandangan mereka. Layak untuk taklid pandangan mereka. Habis tu saya nak taklid pandangan Ibn Taymiyah, boleh tak? Boleh, pasal Ibn Taymiyah mujtahid. Nah, kita di Malaysia ni pun banyak fatwa ikut pandangan Ibn Taymiyah. Ya. Tak ikut mazhab Syafi'i. Kan? Jadi tetapi bila kita taklid tu, taklid betul-betul lah. Jangan taklid acah-acah main taklid. Kan? Baca dekat status Facebook sikit-sikit, taklid macam mengaji. Tu payah tu. Orang tak, itu yang merosakkan wajah sunnah tu, orang macam tu. Kan? Dia taklid sikit-sikit, bukan taklid pun, dia hanya tatabbu'ur rukhas. Yang ni bahaya. Tatabbu'ur rukhas tak boleh. Tatabbu'ur rukhas yang ni merosakkan agama. Na'udzubillah min zalik. Baik. Kita sambung balik tentang kita ni. So, kita cerita hak mu'tamad mazhab lah. Kan? Mu'tamad mazhab macam tu lah. Iaitu, kalau dia letak pembalut lukanya atau penganduh tulang patahnya itu ala ghairi tuhrin, dalam keadaan dia tidak di atas suci. Kenapa? Kerana dikiaskan dengan menyapu di atas khuf. Dalil fuqaha Syafi'iyah dalam bab ni qiyas dengan sapu atas khuf, kerana dia ada syabah. Qiyas syabah. Walaupun qiyas macam ni tidaklah itu kuat banding yang qiyas lain, tapi dia ada syabah. So dipersyaratkan sebab dia adalah darurah. Kalau sapu di atas khuf yang bukan kerana darurah pun disyaratkan untuk ada wudu dahulu, maka sama jugalah. Kan? So dia mesti, katalah dia ada wudu, kemudian berlaku tangan dia patah, dibalut doktor dalam keadaan dia suci daripada hadas. Yang ini kita akan perincikan hukumnya macam mana. Wa kaunuhu ay satir bi a'dha'i tayammum wa in wada'ahu ala tuhrin li naqsil badali wal mubdali jami'a. Ataupun kerana anggota tayamumnya, ataupun dia tadi dalam keadaan wudu tapi dia patah dekat mana? Dekat tangan. Tangan ni anggota tayamum tak? Anggota tayamum. Maka kalau dia di atas anggota tayamum pun sama juga. Dia kena qada pasal dia tak boleh nak ganti. Pasal ganti dan yang diganti kedua-dua kurang. Tayamum hakikatnya sebenarnya adalah untuk ganti anggota yang tak boleh kena ayak. Tapi sekarang anggota tayamum tu sendiri, ayak pun tak boleh kena, debu tanah pun tak boleh kena. Sebab berbalut, berbungkus. Kan? Tetapi dalam kes yang macam ini, macam kita kata tadi, mungkin sukar. Ya, orang yang patah tangan dan seumpama dengannya, untuk mengamalkan mu'tamad mazhab Syafi'i ini, maka bolehlah dia taklid. Antaranya pendapat Al-Qadi, pendapat qaul Qadi Imam Syafi'i sendiri, dan yang dipilih oleh Syekh An-Nawawi, bahawa tidak perlu qada. Tidak perlu qada. Nah.
Dan seterusnya ialah wa kaunu tayammum lis-salah qabla al-waqti ay waqtuha wa in dhanna dukhuluha li fawati syarti. Kalau dia tayammum sebelum masuk waktu. Sebab syarat tayammum ialah masuk waktu. Dia ingat dah masuk waktu. Ya. Dia pun tayammum. Tayammum dia pun solatlah. Rupanya maghrib 7:26. Dia tayammum 7:23. Dia ingatkan maghrib 7:23. Dia pun tengok jam 7:23. Dia pun tayammum lah. Lepas tayammum apa semua, 7:26 dia solat. So dia solat tu betul kena waktu. Tayammum tak kena. So lepas tu kalau terjelas padanya demikian, dia kena qada balik lah pasal tayammum dia tak cukup syarat. Kerana syarat tayammum mesti dah masuk waktu. Wa syiddatu bardin. Sejuk sangat sampai tak boleh guna ayak dan tak ada pemanah nak panaskan ayak. Ya. Tak ada pemanah nak panaskan ayak. Atau ayak panas sangat. Tak ada benda nak menyejukkan ayak. Sedangkan waktu solat dah hampir habis. Maka dia boleh tayammum. Kemudian bila dia dah boleh guna ayak, dia kena qada. Wa isyanun bisafarin kaibaqin. Lianna adama wujub al-i'adah rukhsah fala tunatu bil ma'siyah. Dan juga orang yang safar maksiat, musafir yang maksiat dengan safarnya. Intabihu. Kita bila musafir, banyak orang buat maksiat masa musafir. Masa musafir duduk atas kereta dengar lagu menari ke, ataupun musafir tu pergi dengan bukan mahram, ataupun orang perempuan musafir tanpa mahram. Itu maksiat dalam musafir. Yang musafir yang kita cerita ni apa? Orang yang safarnya maksiat. Safarnya maksiat. Seperti dia bagi contoh hamba yang lari pada Tuhan. Tapi tak ada laku yang malah lah. Seperti orang yang musafir untuk tujuan maksiat. Yang memang safar itu dia buat untuk yunshi as-safar. Dia melakukan safar itu dengan tujuan yang maksiat. Dia musafir pasal apa? Pasal nak pergi naik kelab. Musafir nak pergi konsert. Ya, musafir nak pergi dating. Ya. Yang ini semua musafir maksiat lah. Musafir maksiat. Kan? Yang ini dia tidak ada rukhsah. Jadi kalau dia ambil rukhsah, dia tayammum masalahnya, maka dia kena qada solat itu bila balik ataupun bila dapat ayak. Wa tanajjusu badanin bighairi ma'fuwin anhu kadamin kathirin wa in ajiza an izalatih li faqdil ma' aw li khawfi dararih. Ataupun kerana ada najis yang tidak dimaafkan di atas badan. Seperti orang yang luka tadi kan. Ya, dia luka teruk, doktor balut luka, tak ada nak basuh najis yang banyak luka besar kan. So dia dalam keadaan bukan sahaja tapi ini bukan sebab tayammum hakikatnya. Sebab memang dia solat dalam keadaan bernajis. Sebab dia tak cukup syarat solat yang lain. Ya. Bukan kerana tayammum tu sendiri. Kerana tayammum tu dibuat dalam keadaan badannya ada najis dan dia solat dalam keadaan najis. Kan? Badan dia ada najis dan dia tak boleh nak hilangkan najis itu sebab tak ada ayak, macam kita kata tadi, ayak tak ada. Ataupun tak boleh guna ayak sebab takut mudarat. Ya. Tak boleh nak cuci darah yang banyak. Ya. Tapi kalau darah itu sedikit, ya, dimaafkan, tidak mengapalah. Ya. Apa dhabit darah banyak, darah sikit ni, balik pada uruf. Ya. Kalau berkata kalau darah tu letak di tapak tangan,
tuang gitu dia tak meleleh ke tempat lain, itu maknanya sikit-sikit lah tu, kan? Tapi kalau darah tu boleh meleleh, itu darah banyak lah, kan? Tu maksudnya. Kalau luka tu sampai darah meleleh, kan? Yang tu darah banyak, itu itu najis yang tidak dimaafkan. Dia kata kecuali kalau darah yang sikit itu di atas anggota tayamum, maka wajiblah dia qada, dia ulang salat kerana tidak sampai tanah. Kerana tempat darah yang kering itu, yang sedikit itu menghalang daripada sampainya debu ke tempat tersebut. Ya. So ini 9 keadaan yang mewajibkan ulang salat. Cuma yang kelima tadi kita dah sebut, kalau dia ambil wuduk, dia dalam keadaan suci daripada hadas dan dia balut lukanya atau patahnya tadi dalam keadaan dia tidak ada hadas, maka yang ini dalam mazhab Imam Nawawi, dalam pandangan Imam Nawawi dan juga Al-Qadim, tidak perlu ulang solat. Dan 12 lagi tidak perlu diulang solat padanya. Wasna 'ashara minha la tu'adu fiha as-salah. Yang pertama, faqdul ma'i bi mahallin la yaghlibu fihi wujuduhu walau bihadar. Tak ada ayak di tempat yang memang biasanya tak ada ayak. Walaupun dia bukan musafir, tapi tempat dia tinggal itu memang normally payah nak ada ayak. Ya. Yang kedua, wal hajatu ilaih ay ila al-ma' walau fil ma'al li syurbihi ay al-ma'. Dia berhajat kepada ayak untuk minum masalahnya, walaupun akan datang, pada masa akan datang. Dia ada ayak, tapi ayak tu cukup-cukup nak minum. Sat lagi kalau dah haga, kalau ambil wuduk ni, habis lagi tak ada ayak nak minum. Dalam musafir masalahnya. Au bai'ihi lil mu'nah, ay mu'nati man alaihi mu'natuhu. Ataupun dia ada ayak, tapi ayak tu dia nak buat jual untuk tanggung nafkah orang yang di bawah tanggungannya, yang mana tak ada jalan lain untuk dia dapat nafkah itu melainkan dengan jual ayak tersebut. Wa alla yajidahu illa bi thamanin wa qad ajaza anhu, ataupun dia tak mampu dapat ayak melainkan apa? Melainkan dia kena beli. Dan dia tak mampu. Maka yang itu juga dia tak perlu qada. Aw qadira alaihi lakinnahu ihtajahu lil mu'nah aw lidaini. Ataupun dia mampu nak beli ayak, ada duit, tapi duit yang dia ada tu dia nak guna untuk bayar hutang ataupun untuk nafkah. Aw wajada al-ma' la yuba'u illa bi akthara min thamanih fi dhalika al-makan fi tilka al-hal walau bima yutaghabanu bimithlihi 'adatan. Atau orang yang jual ayak itu, mak tu ayak, al-ma', ya, dijual mak itu, jual ayak itu dengan harga yang lebih daripada sepatutnya pada tempat tersebut dalam keadaan tersebut. Maksudnya meraih bukan harga biasa, tapi harga yang dalam kondisi tersebut yang tak ada ayak. Tapi dia jual itu lebih daripada harga yang dalam keadaan darurat itu. Aw hala bainahuma, ay bainahu wa bainal ma' aduun min sab'in aw ghairihi. Atau dia tak boleh nak pergi ke ayak pasal ada musuh seperti boya. Ya. Sungai ada, tapi nak pergi sungai boya duk nganga. Kan? Tak boleh. Aw lam yajid ma yastaqi bihi min dalwin wa hablin wa ghairihima. Ayak ada, telaga dalam, tak ada timba nak cedok. Ya. Aw khafa min isti'malihi talafan li nafsi, ataupun memang dia tak boleh guna ayak macam kita kata tadi pasal dia akan memudaratkan nyawanya, ataupun lambat sembuh, atau bertambah sakit, atau kena kepada anggota yang dia nak letak ayak itu aib yang teruk macam kita kata tadi. So kalau dia tak boleh pakai ayak langsung, maka dia kena tayamum sahaja dan tidak perlu diulang. Wa yu'tamadu fil khawfi qawlu 'adlin fil riwayah. Dan untuk membolehkan dia tayamum kerana kondisi sakit ini ialah mestilah bersandar kepada ucapan seorang yang adil
dalam riwayat. Seorang yang ada dalam riwayat ni lelaki Muslim baligh yang tidak fasik. Ya. Ni yang zahirnya tidak fasik. Wa furuduhu khamsah, dan fardu tayamum 5 perkara. Naqlu turab walau min wajhin aw yadin liqaulihi ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang pertama fardunya ialah dia kena pindahkan tanah. Pindahkan tanah dari tempatnya. Kalau angin tiup ribut pasiak naik, lepas tu dia niat tayamum, sah tak tayamum? Dia ribut pasiak mai, dia pun sapu muka dia, sapu tangan dia sampai siku, sah tak? Yang mu'tamad mazhab tak sah, tapi yang dipilih oleh An-Nawawi cukup kalau dia disembuk, dia angin, ya. Yang kedua niat, iaitulah niat, dia mestilah niat mengharuskan benda yang tidak boleh dibuat melainkan dengan adanya wuduk. Seperti salat, seperti menyentuh mushaf. Jadi kalau dia niat tayamum, ya, dia tak boleh niat mengangkat hadas, tapi dia niat mengharuskan, sahaja aku tayamum untuk mengharuskan salat atau untuk mengharuskan pegang mushaf. Kalau dia niat dengan benda-benda ini yang tidak boleh dibuat melainkan dengan dia tayamum, maka dia boleh salat, dia boleh apa semua. Ya. Dan dia kena niat ketika mana? Ketika dia ambil tanah. Niat mula ambil tanah dan kena berterusan niat sampailah dia sapu wajah. Yang kedua mashul wajhi, haddul wajhi macam biasa, macam wuduk juga, dia kena sapu isti'ab semua muka dia, janggut dia. Yang keempat mashul yadaini ma'al mirfaqaini biturab, dan sapu daripada hujung sampai ke siku, sebab tayamum ni ganti wuduk. So anggota dia macam anggota wuduk. Ini adalah qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan qaul yang kedua dalam mazhab Syafi'i ialah tayamum ni hanyalah tapak tangan, pergelangan tangan. Ya. Wa tartib bainahuma kama fil wuduk, dan tertib. Ya. Dan dia mesti 2 kali tepuk. Ya. Satu untuk muka, satu lagi untuk tangan. Dan ada juga qaul yang kedua, sekali tepuk cukup untuk kesemuanya. Wa sunanuhu, dan sunan-sunannya, sunat-sunat dia macam biasa, baca bismillah, tasmiyah, nafdhul yadain atau nafkhuhuma ba'da darb, dia tepuk, kalau banyak sangat tu dia tiup ataupun dia buat gitu-gitu supaya buang tanah yang lebih-lebih tu, ya. Mulakan dengan yang belah kanan, bagi tangan menghadap kiblat, wa ibtida'u mashil wajhi min a'lah wal yadayn macam biasa, sapu muka daripada atas ke bawah, tangan daripada hujung sampai ke siku, dan lain-lain seperti muwalat, ya, menyelak-nyelak jari dan seumpama dengannya. Makruh membanyakkan tanah lebih daripada hak sepatutnya. Makruh mengulang sapu, sebab dia tak disunatkan 3 kali. Dia sekali-sekali je, ya. Dan syaratnya 15. Yang pertama, 1 pukulan untuk wajah, darbatun lil wajh. Kemudian dia kena pukul yang kali kedua untuk tangan, maksudnya dia kena 2 kali pukul atau yang mu'tamadnya. Dasarkan riwayat Al-Hakim yang mauquf kepada Ibnu Umar. Dan hendaklah tanah itu tahuran, bukan musta'mal. Maksudnya dia tak boleh ambil tanah yang ada di muka, lepas tu pergi sapu dekat tangan. Ya. Dia kena ambil daripada permukaan tanah yang lain juga. Dan tanah musta'mal ni yang ada di mamsuhah, di kawasan anggota.
Adapun tanah yang melekat di tangan dia, yang ni tidak musta'mal. So kalau dia sapu, kemudian dia angkat sat, lepas tu dia nak teruskan, boleh. Maksudnya yang di tangan dia ni tidak musta'mal. Ya. Tidak dicampur dengan apa-apa yang asing walaupun sedikit. Untuk tayamum tak boleh bercampur. Ya. Dan hendaklah dia mencari air. Bagi orang yang tak ada air, dia kena cari air dulu. Kena usaha cari air. Kalau ada usaha cari air, tidak ada, barulah boleh tayamum. Ya. Kalau dia zon ada air. Kalau dia memang tak boleh guna air atau dia yakin tak ada air, yang ni tak payah cari. Dia boleh terus tayamum. Ya. Adanya uzur seperti sakit dan tidak ada air. Uzur yang kita sebut tadi lah, 21 sebab tadi. Islam. Mestilah Islam. Mumayyiz. Macam biasalah. Ya. Kecuali syarat Islam dengan mumayyiz ni, kecuali bagi wanita ahli kitab masalahnya, yang suaminya Muslim, yang dia tayamum untuk ganti mandi janabah supaya suami dia boleh bersetubuh dengan dia setelah dia habis haid. Atau wanita yang gila, dia tayamum untuk ganti mandi janabah supaya suami dia boleh bersetubuh dengan dia lepas dia habis haid. Naam. Wa adamu nahwi haidin illa fi tayammumin li nahwi ihram. Dia kata, dan tidak ada haid dan nifas lah juga, kecuali bagi orang yang tayamum kerana ganti untuk masalahnya ihram, ganti mandi ihram. Yang ni tayamum kerana ganti benda sunat. Naam. Pasal apa orang yang nak pakai ihram kan sunat mandi. Tapi kalau tak ada air, dia ganti dengan tayamum juga. Wa adamu ha'ilin baina turab wal mamsuh. Tidak ada yang menghalang antara tanah dengan anggota yang dibasuh. Dan didahului dengan dihilangkan najis daripada anggota badannya, walaupun bukan pada anggota tayamum. Dan tahu qiblah. Ini satu qaul yang dibawa oleh Syekh Zakaria, tapi yang mu'tamadnya ialah tidak mesti cari kiblat dulu. Boleh tayamum dulu, setelah masuk waktu, lepas tu baru cari kiblat. Dan tahu telah masuk waktu dengan ijtihad dan seumpamanya. Mesti masuk waktu solat baru boleh tayamum. Ya. Dan mencari air dan memindahkan tanah dalam waktunya. Mestilah cari air bila dah masuk waktu solat, baru dia start cari air. Kalau tak jumpa, barulah dia tayamum. Dan tayamum tu pemindahan tanahnya mestilah berlaku dalam waktu salat. Ya. Itulah 15 syarat. Ya. Dan tayamum itu menjadi batal yang pertama kerana adanya hadas macam biasa, ataupun riddah, murtad, na'udzubillah min zalik, atau nampak ayat, yakni tahu ada ayat. Takdan dia nak salat, dia tahu kata ada ayat. Maksudnya dia tayamum sebab ayat tak ada. Lepas tu tengok tiba-tiba ada ayat, tak ada nak salat. Wa tawahhumuhu, ataupun dia menyangka ada ayat. Ya. Sedangkan dia belum masuk salat lagi. Ataupun dia mampu membeli air. Ataupun dia hilang penyakit, hilang sakit yang membolehkan dia tayamum. Ya. Illa fi salatin fil arba'il akhirah. Kecuali kalau dia tengah dalam salat. Kalau dia dah dalam salat, maka tidak batal tayamum. Ya. Kecuali dalam keadaan tawahum. Jadi dia kata, kalau dia belum solat, nampak ayat belum solat, ya, mampu beli ayat, tapi dia belum solat. Tapi kalau dah tengah solat,
tak apalah, dia boleh teruskan solat, ya. Nah, wa bi iqamatin aw niyyatiha wa huwa fi salatin maqsurah, ataupun dia sampai di tempat tinggal dia, putus musafir. Dia tayamum dalam keadaan musafir, tak ada ayak. Tengah-tengah solat tu dia solat atas kenderaan masalahnya, sampai di tempat kampung halaman dia atau tempat yang dia tuju, yang tempat tu ada ayak. Itu memutuskan tayamum. Nah, so itulah sebahagian daripada hukum akan segera ringkas, dan perincian dia insya-Allah nanti kita akan perincikan dalam kelas fiqh kita. Itu akan diperincikan lebih lagi. Cuma ini kita sampaikan secara ringkas bagi maksud untuk memenuhi tuntutan tafsir ayat, ya. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi. Mengeringkan anggota tayamum? Ya, boleh keringkan, boleh keringkan, tak ada masalah, kan? Tapi dia kena tayamum sebelum dia pindah ke anggota seterusnya lah. Betul, ulama suka supaya kita tayamum dulu, supaya dia kata bila kita tayamum kemudian kita basuh dengan air, menghilangkan kesan-kesan tanah tersebut. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh kena air, masalah muka. Kalau kena air luka, tapi air ada. Ya, kalau dah muka sahaja yang dia tak boleh guna air, dia kena tayamum untuk ganti muka sahajalah. Itulah maksudnya. Kan? Itulah maksudnya. Dia tak bolehlah tayamum untuk, bukan tayamum dekat muka sahaja, tayamum macam biasa, tapi tayamum untuk ganti muka. Katalah dia dekat muka dia tak boleh guna air, so dia basuh tangan macam biasa. Nak kumuk mungkin tak boleh lah, so dia tayamum untuk ganti bahagian muka, ya. Tapi muka dia berbalut masalahnya. Ada balutan dekat dahi, dekat pipi. Yang ini yang kita sebut tadi. Dia kena tayamum dan dia kena ulang solat, dan lepas dia dah sembuh, dan bahagian muka yang tak kena apa? Tak kena luka, yang boleh kena air, dia kena basuh. Dia cuma ganti untuk bahagian muka yang tak boleh kena air. Bahagian muka yang tak boleh kena air. Katalah dia luka kat pipi ni tak boleh kena air. Ataupun dia dekat dahi dia tak boleh kena air. Yang lain boleh kena air. So dia tayamum untuk ganti bahagian yang berbalut. Naam. Wassallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.